Amir Jari. Ya saya. Macam mana cakap ni? Kalau di Sarawak dia punya gendang macam mana? Kalau kat Sarawak, yang tradisional punya ni kan, gendang, geng-geng gendang dari kampung ni, dia akan ada dua makcik bawa gendang datang ke majlis perkahwinan. So dia akan la 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 macam tu. Dia kena suara lepeh tu. Macam tu dia punya mul. Macam tu. Dia biasanya suku apa yang sorry, aku punya geografi terhadap Sarawak dan Aku pun tak betul juga. tak tahu sangat ni. Aku pun tak tahu sangat. So yang macam tadi tu kan, dia apa, ethnicity dia, etnik apa? Tu Melayu lah. Melayu. Melayu. Perkahwinan Melayu lah kebanyakan ada. Bergendang panggil dia. Historically orang Melayu yang ada di Sarawak, kau tahu tak asal usul dia orang? Ataupun dia orang daripada Brunei ke apa ke? Aku pun tak tahu. Itulah. Tapi mengikut salah silah belah bapak aku dengan belah mak aku. Mak aku dia ada dekat area China. Dia ada apa? Kahwin dengan baba nyonya something lah. Kat China. Bukan. Datang kat sini dia jadi baba nyonya. Okay. Tapi lepas tu dia punya moyang tu last dia jadi Melayu. So dia kahwin dengan orang Melayu. Sebab tu muka mak aku dia macam Chinese sikit. Okey. Tapi belah bapak aku dia belah laut. Orang-orang laut sikit. Kulit hitam manis macam aku lah. Handsome tak? Kalau aku tak ada sini, kau paling handsome. Jangan Jangan. Bila sebab aku di sini susah sikit lah kau nak cik makan. Okay. Etnik secara kau adalah kategori Melayu. Melayu. Macam dia ada macam Bidayuh kan. Bidayuh, Melanau, Kadazan Dusun. Banyak lah. Banyak sangat lah. Sebab tu kadang-kadang aku sebenarnya aku rasa bersalah juga. Sebab apa orang Semenanjung dia tak banyak tahu ethnicity yang ada dekat Sarawak. kat Sarawak. Tak perlu rasa bersalah. Kenapa? Sebab aku pun tak tahu. Walaupun aku orang Sarawak. Yang aku tahu Iban, India, Cina, Melayu. Itu je. Kau pun sendiri pun tak apa. Sebab aku orang bandar lah kira dia. Duduk dekat bandar. Kau datang sini bila, Mei? Aku datang sini 2010. 10 tahun dah. Apa yang membawa kau ke sini? Aku sebenarnya mula-mula dulu lepas SPM aku try apply Politeknik Mukah Sarawak untuk mechanical engineering. Aku dapat. Aku dapat. Tapi lepas tu seminggu kemudian disebabkan dia tak boleh bermain muzik, tak boleh bawa gitar. So aku fed up. Lalu aku pergi dekat cyber cafe. Aku lupa yang aku pernah apply Aswara. Aku lupa. So aku check lah. Aku ada apply Aswara. Check lah dekat online. Rupa-rupanya dapat. Lulus lah kat situ kan. So bila dah lulus tu aku terus call bapak aku, cakap, "Pak, macam nak berhenti sekejap nak belajar." Baru seminggu tau. Dekat Mukah? Dekat Mukah tu. Orientation lagi. Tak masuk kelas lagi pun. Aku cakap bapak aku nak berhenti sebab nak pergi KL ambil Aswara je. So bapak aku cakap okey tak apa. So aku naik bas balik Kuching. Lepas tu seminggu kemudian pergi Aswara lah KL. Di Aswara tu kau belajar apa? Major in classical guitar. Gila kau. Wah, gila juga lah. Aku pun rasa macam asal aku ambil classical kan. Kau ada background classical Tak ada. Aku suka main lagu Doraemon. Classical. Lepas tu major gitar. Aku tak sempat masuk second sem. Kenapa? AF. Okay. Alright. Kau nak aku cerita lagi? Nak. Sekejap. Aswara tu. Kau punya parents semua okey lah. Kau pergi ke arah, nak pergi daripada Politeknik Mukah ke seni. Aswara. Seni. Dia memang sebenarnya mak bapak aku dia orang tak kisah aku nak jadi apa pun. Asalkan benda tu aku suka. Kau adik-adik berapa orang? 6, seorang meninggal, 5. Engkau yang ke? 4. Oh dia okey. So kau di Aswara tanpa any classical background? Tak ada. Teori semua tak ada. Tapi kau main gitar? Aku main gitar. Muskil tu kan. Macam mana kau Audition. start main gitar? Aku start main gitar. Okay.
Ni back to when I was 13 years old. Kita orang ada macam dekat sekolah tu ada night time macam tidur dekat sekolah malam. So ada pengakap, PBSM apa semua tu lah. So aku masuk PBSM. Aku menyesal sebenarnya. Sebab Kenapa? aku sepatutnya ambil pengakap. Kau So, kena aku buat suka. master resuscitation dengan seorang jejaka yang lain. Mana perempuan ni? Lelaki je semua. Okay, lepas tu? Sebab aku tak dapat apa nak camping apa semua. So aku baru tahu pengakap ni ada camping apa semua kan. So aku minat benda-benda camping ni. Then malam tu juga semua orang berkumpul, pengakap, puteri apa semua tu semua berkumpul. So member aku seorang nama dia Hafiz, anak Cikgu Nasir. Cikgu Nasir tu cikgu sekolah yang menengah tu juga, dia ajar bahasa Melayu. So dia bawa gitar. Itulah first time aku jumpa makhluk bernama gitar dia lah. So dia pandai main. So dia main lah lagu Kau Ilhamku, Mambai. So bila dia petik aku macam tergamam tau. Dia macam tergamam yang macam indah ni. Sedap betul Sedap ni. Asal chord dia bila pegang macam tu dia menghasilkan satu bunyi yang sangat indah. So aku nak tahu lebih lanjut. Aku ingat abang aku ada gitar kat rumah. So gitar dia tali dah berkarat, kapuk. Lepas tu tune dia memang hancur lah. So dari situlah aku pick up belajar gitar. Dengan jari aku berdarah banyak kali lah. Sebab tali berkarat dengan slide settle lah. Dari situ. Dari situ. Lepas tu kau cari buku chords lah. Ke bapak kau hantar pergi sekolah ke? Tak, aku kita orang selalu pergi dekat India Street dekat Kuching tu. Dia ada satu daerah, bukan daerah, area untuk orang beli macam raya ke apa ke, dia beli barang sekolah ke apa ke dekat jalan tu lah. Nama dia India Street. So dekat India Street tu aku ingat ada satu kedai tu dia ada jual buku chords gitar. So aku macam interesting kan. Bila aku dah macam nak main kan. So aku ambil lah, beli, cakap mak aku RM5 je. So aku beli, aku buka, chord apa ni kan. Dia tak ada instruction tau chord tu macam mana apa semua kan. Aku nampak C, A minor apa semua. So last aku tanya jiran sebelah aku. Jiran sebelah aku tu dia ada seorang abang ni lah, nama dia Combi. So bukan Combi Piramli tu lah. So Combi ni dia main gitar tapi dia tak adalah master sangat. Cuma dia tahulah chord basic A major sampai A minor, G major, A minor sampai G minor. So aku tanya dia, ni chord ni macam mana? Chord ni macam mana? So aku berguru dengan dia first lah maksud dia. Combi is my first guru gitar. So aku belajar chord, dah aku tahu chord tu, aku practice kat rumah je lah. Balik sekolah pukul 2 petang sampai aku rasa asar. Dan aku asar jap and then pergi kelas mengaji bahasa tu. And then malam lepas maghrib aku main balik gitar. So aku memang jenis tak belajar pun masa sekolah. Memang banyak masa aku dari umur 13 tahun bila aku jumpa gitar tu memang main gitar je. Memang hook lah. Lagu apa kau main masa mula-mula? Mula-mula Mambai lah. Sebab aku jatuh cinta dengan lagu tu lah sebenarnya. Pas Mambai, Kau Ilhamku tu, aku ada satu lagu ni, Iris. Masih ku cintai tu. Lagu Adrian Hashim. Lepas tu lagu siapa lagi ada lagu The Beatles, apa semualah. Chord, simple chord je aku main. Yang paling susah sekali sebenarnya bila aku nak nyanyi sambil main gitar. Yang tu memang nak kena baling gitar tu. Banyak kali kan aku geram sampai rasa macam nak empas gitar tu kan. Aku fikir aku tak ada gitar lain, so aku tak jadi. Kalau aku empas settle lah kan. Habis dah. So kau dah jadi doktor, lawyer ke apa sekarang? tak doktor, aku rasa aku jadi cikgu tadika. Boleh empas anak orang. Boleh empas anak orang, astagfirullahaladzim. So aku main gitar nak menyanyi tu memang struggle gila. Sebab dia kena buat, rupa-rupanya dia kena buat banyak benda dalam satu masa kan. Kau nak pegang chords, kau nak kena strumming, lepas tu kau nak kena nyanyi. Dan nyanyi tu pun kena ikut key chords tu, which is aku tak faham pun sebenarnya definition benda tu masa dulu kan. So bila buat benda tu asal tak masuk, asal susah sangat kan. Tapi last sebulan 2 bulan aku praktis dapat. Dari situlah aku start belajar lagu lagi apa semua. Bila first time kau menghiburkan orang dengan gitar? Tak ada. Tak pernah? Aku seorang-seorang. Tapi bila lepas aku seorang-seorang main gitar setahun,
tahun kedua tu, masa aku 14 tahun, aku ada seorang kekasih ni lah, X Okay. kat sekolah menengah. So untuk dia lah aku try lah nyanyi untuk dia. Lepas tu dia cair. So, masa tu aku kurus, set. Bapak Romeo sikit lah. So masa tu lah aku macam belajar lagu-lagu yang tengah in trend, lagu pop apa semua. Antaranya lagu Jason Mraz, I'm Yours, benda-benda macam tu lah, yang budak-budak perempuan suka kan. So tu tackle dia orang macam tu lah. Kau tackle satu orang juga ke, ataupun kau tackle ramai orang menggunakan kemahiran satu masa kan. Tak ada. Aku tackle seorang-seorang. Maksudnya kalau seorang ni bila dah putus, kita terus tukar. Niat kau suci, tu yang okey tu. Bukan playboy lah. Playboy asalkan suci niat okey. Okey, playboy pun okey, suci niat. Dia ada okey. Dia ada berapa orang tau. Dia ada playboy, dia ada Romeo. Romeo ni dia bercinta lah, dia bercinta, lepas tu dia kecewa, dia bercinta, dia kecewa. Playboy ni dia hanya nak main. Dan bukan semua playboy hebat. Ada jenis-jenis playboy dia mudah dapat awet. Okey. Tapi fuck like a fuck tak bastard. Dia tak cara. 2 minit, 3 minit dia tak cara. Dia abang Bromo terror lah. Bromo lain. Bromo gangster instaff jadi gangster kerana terserempak masuk toilet dengan dia. Okay. So kau dah apa nama start performing kepada gadis. Okay, suci. Suci dalam debu. Aku tak faham kenapa orang main gitar kalau bukan untuk ngurat awet. Yes, exactly. So aku tak ada nak sembunyi-sembunyi lah benda tu kan. Awet tak nak ngurat awet, dia nak main gitar kerana art. Aku tak boleh terima. Awet lah kawan kita seorang kan. Okay, betul. Sorry. So niat kau suci dan kau pun perform. Awet pun cair. Ni inspiration pada orang lain tau. Kenapa orang nak jadi Amir Jahari adalah kerana dia nak ngurat awet. Bukan awet. Awet, bukan awet. Jangan awet. Awet tak lagu. Ya, itulah. Tu starter point dia kat situ. So daripada 13, 18 kau masuk Aswara. Klasikal kau tergelebak secara tak sengaja ataupun kau cakap okay, aku nak belajar klasikal. Macam mana tadi aku lupa. Macam mana? Aku jumpa lagu Foo Alice. Macam mana lagu Foo Alice? Kan, tu kan. Tapi aku tak nak main kat gitar. So, tapi aku suka klasikal lah maksudnya. Dari situ aku jatuh cinta dengan klasikal. Tapi sebelum Foo Alice, maksudnya selepas Foo Alice tu, aku tak boleh main. So aku cari lagu yang mudah sikit. Lagu ni lah. Amor. Apa? Romance de Amor. Romance de Amor. Second song aku belajar klasikal, lagu Kromo. Klasikal lagu Kromo Lagu Kromo, aku ada gitar aku boleh main. Okay. Nak ambil gitar. Okay. Kau tak tahu lagu Kromo tu? Aku ada cerita sendiri kenapa aku tak mendengar Kromo dan sebagainya. Okay, tak payah main. Tak apa. Aku tak tahu. Tak. Kromo ni wujud dalam sekitar tahun 89 tak salah aku. So 89 adalah saat aku tak mendengar sebarang muzik. So okay, itu adalah cerita lain untuk bab lain dan di dimensi lain. Okay. So kau main lagu Kromo yang klasikal ni lah. Dan sebab tu kau bila jumpa klasikal punya major in klasikal, kau pun terasa yang ini lah benda yang aku nak lakukan. Tak juga sebenarnya. Aku nak vokal sebenarnya. Tapi aku teraudition gitar. Aku tak tahu macam mana nak cakap kan. Aku nak ambil vokal ke nak ambil gitar ke kan. Dia cakap isi borang cakap apa yang skill yang you ada. Aku isi lah gitar. Dia nak audition kan. Okay, gitar. Last kali aku letak vokal. Last kali. So dia teruslah ambil yang first one kan. Last aku dapat gitar klasikal. Tapi aku nak vokal sebenarnya. Macam tu lah. Kau menyesal tak? Tak. Tak menyesal. Okay. Tak menyesal. Ada sebab lah kenapa tak menyesal. Memang malah bagus lah pada kau. Sebab aku bebas untuk explore suara aku. Kalau belajar okey, tapi aku takut aku ni mudah terikat dengan teori tau. Sebab tu aku tak belajar teori. Sebab kalau aku terikat dengan teori tu, dia akan jadi mamat detail macam tu lah. Kena explain ni, kena fikir banyak macam mana nak keluar suara diaphragm apa semua nak kena fikir. Benda macam tu malas. Nyanyi ni kan dari hati, bukan dari perut. Betul.
aku tak ada hati sangat. Aku biar hati tu busuk, jangan mulut busuk. Kalau hati busuk orang tak tahu, orang tak kisah mulut busuk, kau muka macam tampan macam mana pun orang nak dekatkan kau. Betul. So menyanyi dari hati. Tapi teori tadi memang aku interesting lagi nak tahu pasal benda tu. Teori. So sebagai seorang pemain gitar, engkau terror teori atau engkau berkemahiran sikit banyak sebagai dalam teori ya? Tak juga. Tak. Sebab pun kau tak habis tadi SEM tadi Satu SEM je. Alamak. Pencapaian dalam satu SEM tu apa? Aku belajar harmoni tu je. Alamak. So, aku tak ada grade music, aku tak ada diploma, aku aja ada SPM je sampai sekarang. Oh, okey. Tadi kita jumpa Abang Nasir, Nasir, Datuk M Nasir, dan engkau perform gitar dan nyanyi depan dia. Aku rasa dia pun rasa kemahiran gitar kau dan nyanyian kau tu dah tak ada persoalan lagi ya. Okey lah tu. Dan aku sendiri pun bukanlah mahir main gitar, tapi aku masa remaja-remaja dulu aku ada band apa semua lah. Lepas tu aku main gitar. Cara kau main gitar tu macam effortless, macam dah sebati lah. Jari dengan gitar dengan nyanyian semua. So bila kau cakap kau ada background klasikal ni, no wonder lah. Tapi still kau baru satu SEM je, pun kau dah effortless lah, macam dah natural benda tu. Self-directed learning lah sebenarnya. Sebab aku minat benda yang aku minat gitar sebab keindahan bunyi dia. Bukan sebab teori dia. Sebab tu tak habis teori. Sebenarnya bila kau cakap gitar ni dan cerita kau pasal kau punya neighbour tu belajar gitar dan For Alice ni sebenarnya similar dengan aku. Sama. Aku ada seorang kawan yang schoolmate aku, batch aku, nama dia Asri Mahmud. So masa kita orang umur 16 tahun aku pergi ke rumah dia. Aku di Taman Permata, dia di Ulu Kelang. So dia main gitar. Dia main C, A minor, F, G. Aku dengar sedapnya bunyi tu, dia punya flow, dia punya bunyi tu. Sampai sekarang aku rasa dia orang yang main gitar sedap je bunyi dia tu. Aku tak tahu macam nak explain. So aku decided to play gitar. Dan dia adalah sangat suka lagu For Alice. Dan kita orang besar sama. Kita orang besar daripada tingkatan 1 together. Kita orang selalu main bola lawan. Lepas dia selalu mencabar bahasa aku. Asri Mahmud ni lah, antara perkataan yang aku selalu cakap, antara perkara perbualan dengan dia kan, aku masa tu form 1 tau, cakap aku sebenarnya liberal. Aku cakap aku berfikiran liberal. Aku rasa orang semua boleh buat apa yang orang nak. Aku cakap tu. Lepas tu dia cabar balik tu, kau tahu ke apa maksud liberal? Dia masuk form 1. So form 1 dah cakap macam tu. Form 1 dah cakap macam tu. So antara aku dengan dia, kita macam selalu lawan kita punya ni lah. Lawan kita punya intellect kan, aku dengan dia. Lepas tu lagu Beatles, apa lagu lama. So Imagine, bukan tu semua orang tahu. Alamak, lagu yang orang tak tahu. Ada lagu Beatles tu. So lagu yang orang tak berapa tahu sangat. Aku nyanyi lagu tu dan dia sambung lagu tu tau. Part yang pelik-peliknya tu. So dia ni musuh aku. I mean kita very competitive dua-dua. And yet at the same time kita ada persamaan. Jadi bila form 4 tu dia main gitar tu, aku rasa aku nak sangat main gitar. Dan kita buat satu band. So inilah cerita For Alice dan inilah cerita gitar. Macam mana bila kau cakap For Alice tu, Asri Mahmud meninggal dunia last year. So aku pun antara kawan-kawan aku yang awal yang meninggal lah. Ada gambar baru masa PKP ni, ada gambar kita main band resurface tau di kalangan WhatsApp group orang. So aku posted it on aku punya Instagram. So Asri Mahmud ada kat dalam tu. Okay, sorry. So tadi yang kau perform kat Abang Nasir tu kan, cara kau main running semua. So Abang Nasir pun ada bagi komen yang you should focus on main gitar tu, tunjukkan tunjukkan apa yang kau ada, and let the music speak kan. Kau nak aku komen balik lah? Boleh juga. Okay. Aku tahu aku lemah dekat karakter tau. I don't have that karakter yang apa orang panggil tu, pop out lah, yang buat orang macam suka kan semua. Sebab aku lebih introvert ke belakang. Aku tak suka ke depan. Jadi
Dulu aku memang fokus dekat gitar banyak, sangat banyak. Aku practice every day like 3 hours per day semua. Tapi sekarang ni aku lebih fokus dekat songwriting. I mean like, so aku sekarang mengajar Kat mana? online, ajar online, pondok seni. So aku ajar online, tapi aku ajar ni talent development center. It's not a school yang Trinity BRSM. So dari situ aku punya semangat nak main gitar untuk cari macam lagu, macam dulu aku main lagu Doraemon kan. Dulu mana ada internet apa semua kan. So aku dapat video orang mainan gitar main lagu Doraemon tu, aku transfer apa file yang dulu tu? P2P. Apa nama file video last time, lama dulu. So video tu lah file tu. Aku tengok video tu, aku stop, try, okay dah dapat. Lepas tu try lagi. Aku rasa dalam 1000 times jugalah aku ulang video tu untuk dapatkan full song, how to play that Doraemon song. Ini dulu. Ni dulu cerita dia. Sampailah aku dapat that firmness lah dan solid aku main lagu apa Doraemon tu. Aku puas sebab apa? Sebab aku ada banyak jiran-jiran, ada anak kecil apa semua kan. So aku sukalah main lagu tu. So diorang pun suka. Tadang. Jadi berbalik kepada yang Datuk Nasir tadi cakap, ada betul dia. Maksudnya aku rasa that benda yang orang nampak adalah maybe guitar skill aku. And aku admit benda tu. But yang satu lagi tu tadi apa? Dan nyanyian kau pun. Nyanyian aku. Okey, bagus. Kau dah tak ada guitar skill kau dan nyanyian kau it's not a question anymore. Memang dah ada tempat dia. Nyanyian aku tak tahu lah. So aku just nyanyi je. Aku tak ada fikir high note ke low note, apa benda term so aku tak ada fikir langsung. Aku rasa maybe lepas ni untuk third album aku perlu focus more towards that lah kot, kan? That guitar and vocal more, maksudnya it's more aku punya skills berbanding dengan instrumentation yang lain dan sebagainya. So aku accept lah apa yang Datuk Nasir cakap tadi. Kalau kau ada cerita untuk diperceritakan kau lupakan album lama dan album baru ni, apakah cerita yang kau nak perceritakan dalam album lama? Dalam album baru ni. Oh, album baru. Lupakan album lama, lupakan apa yang pernah kau buat selama ni sekarang, dan sekarang kau nak buat sesuatu yang baru. Yang baru ni apakah penceritaan dia tu? Berat. Okay, aku punya konsep yang aku terfikir untuk third album ni lebih towards guidance. Maksud? Petunjuk kepada orang yang mendengar lah. Bukan aku. Ke arah. Maksudnya ke arah betul lah cakap Datuk Nasir tadi, nasihat apa semua kan. Tapi aku tak adalah rasa lagu aku tu nasihatkan orang. Jadi sebenarnya adalah aku mengalami benda tu, pengalaman aku, dan aku just bagi tahu dia orang ini yang aku alami. So terpulang lah kalau korang belajar daripada lagu ni ke tak, dapat manfaat dari lagu ni ke tak. So dia lebih towards bagi manfaat dekat orang melalui aku punya songwriting. Maksudnya guidance. Engkau harap lagu engkau tu boleh memberi petunjuk jalan untuk orang. Manfaat lah basically, petunjuk. Tadi earlier kau cakap personality ke apa, tak pop out Karakter. Dia tak ada X factor. Macam artis-artis lain kan semua ada X factor tu kan. Even macam Black, Hazama semua, they have that aura X factor tu. Macam aku dengan gitar biasa dah. Nothing special. Tak adalah. Maybe orang nampak gitar skill dengan vokal aku special ke apa, aku tak tahu. Tapi bila aku tengok balik, memang patut pun rasa macam memang patut pun tak ada follower sangat. Macam tu lah. Engkau selalu tengok diri kau sendiri tak? Selalu. Di kelakar kan. Tapi dalam gambar, dalam video kau tengok. Aku tengok sebab aku nak analyse benda tu. Dan pada pemerhatian kau apa? Pada pemerhatian aku, aku kena improve banyak benda lah sebenarnya. Bila aku tengok visual tu. Visual dia lah, the image, the visual, the character. Itu yang aku tadi bila Datuk M. Nasir bagi tahu pasal karakter kan, aku terus
Aku memang tahu dari dulu, tapi aku denial dengan diri aku kan. So yeah, maybe sekarang ni adalah masa untuk aku develop that character more lah kot. Cakap pasal X Factor dia tu kan. Kita try explore Maui. Yeah. Apa yang X Factor dia? World. World dia tu. Kepala botak dia sekarang ada rambut. Semua orang ingat benda tu. Dia punya visual tu sendiri adalah satu Ada X satu. Factor. Yes, satu visual, satu lagi dia punya suara tu. Suara dia adalah Suara Taranum tu, suara macam Al-Quran tu. Macam nasyid. itu yang buat orang minat pada dia. Tak tahulah dia orang minat sebab tu ke apa, tapi yang aku perasan X Factor dia adalah benda tu lah. Suara dia dengan dia punya Lenggok. paras rupa otak dia semua tu. Dan personality dia kan. Yes, dia personality dia. Personality dia. Benda ni kau rasa dia lahir macam tu ke dia design benda tu? Aku rasa tu memang dia. Memang dia kan. So going back to kau. Kau kena design lah. Itulah sebenarnya yang aku bukan apa kita nak explore benda ni. Sebab tu aku rasa macam aku denial yang maksudnya maybe kalau aku nak improve sekalipun aku tak nak design benda tu. Tapi maybe aku boleh ambil inspiration cara communication on stage ke, cara pembawaan diri atas stage ke, apa semua tu lah. Bukan tiru dia orang tapi ambil inspiration daripada apa yang dia orang dah buat. Aku punya idola Johnny Depp. Sama lah. Serius? Kenapa Tak tahu, aku suka karakter dia. Koki dia tu semua. Brad Pitt? Brad Pitt tak. Keanu Reeves lah. Okay, wow. Spiderman atau Superman? Spiderman. Spiderman atau Batman? Batman lah. Okay. Dr. Van Doom ataupun Green Goblin? Green Goblin. Joker ataupun Penguin? Penguin. Kenapa Kenapa aku nak tanya kau tadi. Kenapa kau tanya soalan macam tu kan? Aku cakap je lah. Tapi apa yang visual yang main dalam kepala aku, itu yang aku sebut tadi. Bagus. Bagus. Kau artis lah sebenarnya. Artis lah kot. Kau artis, kau tak boleh jadi orang lain. Kau kena jadi diri kau je. Kalau kita cuba jadi orang lain, kita akan fail miserably. Yes, itu juga satu benda yang aku rasa macam last time masa first album, aku mainstream kan. So mainstream ni in terms of being myself apa semua, my ex-manager Jolie memang dia jaga aku betul-betul dan dia memang tak fakekan aku langsung. Maksudnya aku boleh jadi diri aku. Cumanya masa aku mainstream dulu, I have this one uneasy feeling bila macam aku jealous tau tengok contoh macam Masdo punya fans, Hujan punya fans, dia orang memang gila-gila. Bukanlah sanjung ataupun puja, tapi dia orang support that music tau. Semangat tu. Sampai ada buat Rangers semua without Hujan suruh dia orang buat, dia orang sendiri buat apa semua. Dan dia orang bila ada macam Hujan punya perjumpaan, dia orang berkumpul orang ramai apa semua. Benda macam tu yang buat aku rasa macam aku nak buat second album, aku nak buat cara dia orang ni. End up aku gagal. Itu yang aku third album ni aku balik mainstream itulah. Tapi sekarang ni alhamdulillah, my third album ni starting aku nak buat material third album apa semua, aku dah ada fanbase. Aku dah cipta, akulah yang cipta, bukan dia orang yang cipta kan. Tapi aku sendiri cipta, nama dia Nusantara Rasa. Dan purpose dia adalah community Nusantara Rasa ni adalah Nusantara yang ada rasa. So dia orang lebih towards feel the songs. Dia bukan pasal apa-apa yang lain lah, rupa ke lagu apa arrangement music ke apa ke, dia just focus on rasa. Itu Nusantara Rasa lah. So sekarang ni dah ada that WhatsApp group fan apa semua, ada Instagram Nusantara Rasa official fan club Amir Jahari. So aku bukanlah happy macam mana tau, tapi aku rasa macam akhirnya after 3 years I can see that people are supporting. Walaupun sebelum ni aku tahu ada orang support benda tu. So sekarang ni itulah, itu yang aku rasa.
apa yang Rangers ada, apa yang kau mention tadi ada. Punkers. Dia orang ada fanbase yang mobile, yang menggerak, yang bergerak kan. Ikut orang ke sana, ikut orang ke sini, support orang. Dan kau rasa sebelum ni kau tak dapat itu. Itu Tapi sebenarnya ada punya. Sebenarnya ada. Mesti adanya, takkan tak ada kan. Betul lah. Mesti ada kan. Curious, kalau bila kau observe benda ni semua kan, apa yang menggerakkan fanbase Hujan contohnya, apa yang appealing pada Hujan yang buat orang bawa ke situ? Honestly aku tak tahu. Sebab kalau aku tahu second album aku dah boleh buka lah. Ya betul. Aku dah boleh buat lah. So at the end of the day, bila sebelum aku buat third album ni, nak buat material for the third album, aku tengok balik sejarah aku masa aku start the second album. Masa starting tu aku buat album launching tau. Masa starting second album. Okay. Aku buat album launch, second album. I have this database, I have this fan sebenarnya yang datang untuk album launch tu. Sebab diorang kena bayar RM50 apa semua dan it's a private show lah. Diorang ada. Dan masa tu aku rasa macam okay, I have this fan base. Okay, aku harap lepas ni aku show ni. Jadi the keywords is aku harap. So aku berharap dengan manusia. Jadi dia gagal lah. Kau kena berharap pada? Aku kena berharap pada yang mencipta aku lah. Okay. Dan mencipta mereka semua ni. Dan tak ada harapan lagi yang lain yang kau boleh letak melainkan Allah Samad. Samad. Tiba-tiba pula Allah Samad lah aku sini. Kalau aku buka aku punya kemahiran sekarang. Jadi okay, ini adalah satu ini adalah tadi tu apa yang kau cakap tadi tu pergantungan, pengharapan tadi tu. Adakah ini jalan yang kau nak bawa? Kau cakap pasal guiding dan sebagainya. So kau punya third album ni lah untuk bawa benda-benda macam ni. Dia bukan ketuhanan juga. Dia bukan. Dia ketuhanan. adalah didactic, ke arah baik. Ya, positif lah. Dia ke arah high energy, positive energy. It's more towards vibration, high vibration. Something yang orang dengar, orang dapat. Dia tak adalah senyum bila dengar lagu aku tu tak. Tapi dia rasa macam relax, tenang. And then maybe hati dia rasa bunga-bunga. Itulah. To the keywords. Macam mana rock and roll boleh fit in dalam kau punya scheme of things? Ada rock and roll lah. Okay, aku rewind balik sekali gitu. So, okay music ni dia untuk orang muda pada aku. Dia untuk orang muda. Dan orang muda ni dia kena rock and roll. Aku bukan cakap rock and roll tu lagu kena rock and roll, Elvis Presley, Dia kena ada that attitude tau. Lepas tu that attitude ni dia mesti nakal. Dia mesti nak buat benda-benda nakal. Aku tak. Kau tak Aku tak. Aku tak boleh buat pun. Adalah aku try buat nakal. Asal orang annoying dengan aku. Macam stop it it's so annoying. Okay, fine. So maybe sebab tu juga kot mematangkan aku untuk jadi aku yang sekarang lah kot. Aku tak tahu. Sebab dulu aku nakal-nakal. Aku happy go lucky, nakal-nakal buat kerja gila semua kan. Masuk dalam troli. Macam tu lah. Aku tak nakal sebab tu Kau rasa? Aku tak tahu. Maybe kalau aku nakal, maybe aku jadi orang lain. Dan seni aku jadi lain. Kan? Mungkin equally best, equally interesting, equally good. Mungkin juga bad. Really, really bad. Bad so good. Bad so good. Sebab dia possibilities kan. 50-50 possibilities. Either it's going to be good or it's going to be bad. Itu je. Dia tak ada in the middle. Tak boleh. So sekarang ni, yang aku observe dengan diri aku, dengan music aku dan follower aku, I'm in the middle. Semua orang dia tak berani nak kutuk aku. Tapi hari ni magicnya dekat Instagram dan Twitter aku ada haters. Okay, good job. Good job kan. Aku rasa macam aku ada haters. Sebab selama ni aku rasa aku tak ada haters langsung. Sebab tu aku tak naik. Jadi tiba-tiba ada seorang perempuan ni, apa TikTok apa semua entah, dan seorang lagi lelaki ni dia BTS Army something.
dekat Twitter, diorang bash aku tau. Seorang ni bash pasal pondok seni aku sebab aku tak ada, aku hanya ada SPM nak ajar orang. Satu lagi yang dekat Instagram ni dia bash pasal apa pasal suara aku sumbang pun aku nak mengajar orang. So dia tengok yang AF aku last tu, aku menyanyi sumbang atas stage tu. So dia fokus on that video and dia bash aku. Aku rasa lah kot, aku tak tahulah kan. Tapi dia orang bash aku, so aku rasa macam aku jadi lega ada haters. Aku bukanlah nak that negativity pun. Cuma for me, how this universe work, dia kena ada bad guys, dia kena ada good guys kan. Dia tak boleh in the middle. So aku dekat middle ni lama sangat. So sekarang ni aku rasa it's a good time untuk move forward into the great future lah maksudnya. Betul. Betul. Tak ada haters kan. Betul. Aku seriously welcome kau. Kau betul serius. Aku berpendapat aku nak buat so DJ jap. Aku pendapat bahawa aku sendiri pendapat bahawa ayat lain sama juga. Aku sendiri pendapat bahawa kalau kau tak ada haters, kalau kau tak ada enemy, engkau belum melakukan apa-apa perjuangan lagi. Betul. Adalah lebih baik engkau kumpul duit menjadi juru jual aiskrim. Semua orang suka kan. Kecuali aiskrim kau basi ke aiskrim kau cair ke apa. Betul. Kalau kita nak berjuang, kita mesti ada haters lah. Kadang kalau orang semua baik, something is wrong. Something is wrong somewhere kan. Satu bila ada haters, aku rasa macam okay, this is a good start lah for the third album. Seriously welcome. Good job brother. Ada haters aku suka. Orang selalu tak suka kan. Aku suka pula. Dislike. Kan? Kat YouTube dislike apa semua kan. Lepas tu bash. Kau 28 lebih kurang generation yang lebih rendah pada kau yang macam 18 to 25 sekarang ni. Yes. Aku observe lah dan aku baca sana sini bahawa mereka sangat fear kepada dislike. Diorang buat benda to get the likes tu. Okay. Ambil gambar, harap ada likes. Ni likes ni. Aku ingat benda ni palsu tau. Benda ni tak betul. Rupanya betul. Betul. Memang ada orang yang betul-betul budak-budak ni semua kan. Search for likes. Apabila likes dia tak banyak, likes kawan dia banyak, padahal dia tahu kawan dia fake, dia get depressed, dia get mind fuck kan? Mental fuck betul lah. Asal? Because itu benda yang dorang search. They like likes. Okay. So and for that generation, diorang mesti belajar to be okay and comfortable with dislike. Okay. So ini relating kepada aku understand agak, aku memang faham dan setuju dan welcome kau yang kau ada haters dan sebagainya. Aku pun serius kelakar. Okay. Dislike. Okay. Aku tak boleh brand sebenarnya. Budak sekarang suka like. Aku tak boleh brand benda tu. Adakah disebabkan handphone, gadget? Yes. So dia orang freely boleh upload something and then suka nampak that love. This social media memang tak bagus lah untuk kids. Untuk kids and teenagers. Apparently itulah tadi cakap kadar depression di kalangan kanak-kanak belia lebih tinggi sekarang berbanding dengan dulu. Dan kesilapan yang mereka lakukan sekarang ni akan sentiasa terakam hingga ke masa depan. Macam generation aku kita buat hal macam-macam. Ada antara kita pernah bogel tengah jalan, tapi no pictures were taken, kau tahu tak? Kita at bogel tengah jalan tak pernah lah. Selat-selat seluar ke tepi mungkin lah kan. Tapi you know that kelakuan tu was not recorded. Hanya digelak di kalangan kawan je apabila kita baik atas buku kita buka seluar tunjuk buntut kan, muning kan dia panggil kan. Terus Tapi generation sekarang ni some a-hole probably akan ambil gambar tu dan gambar tu 20 tahun akan datang, 30 tahun akan datang, dia dah umur 56, masih ada lagi gambar tu tau. Kesilapan yang mereka lakukan tidak akan terpadam lah. Itu yang dilema generation sekarang dan social media dan sebagainya. So we should do something about that. I don't think we should do something. I don't think we can do much pun. I think kita ada that power. We need to adapt to the new. It is the new normal lah sekarang. Aku dah cakap ni repeatedly pasal this new normal.
5 years sebelum kita mengalami COVID-19 ni, kita tengok kedai mamak pun 5-6 orang lepak, 5-6 orang pegang phone, 5-6 orang communicate dengan siapa kita tak tahu. Probably antara mereka juga di meja yang depan. Seolah-olah ia adalah satu latihan untuk kita untuk menempuh keadaan sekarang ni. Dulu kau dah train kan, sekarang kau hidup dalam new media ni. Inilah cara new normal korang. Gunakan mobile phone, gunakan digital. Tapi sekarang ni semua orang depressed pula. Sebab dia orang walaupun dia contact each other with phones and whatsoever, dia orang still rasa dia orang nak keluar, jumpa. Sebab member-member aku ada macam tu. Betul lah. Nak kena keluar Okay. Yang kau punya third album ni so far, going back to third album tu, apakah yang telah kau lakukan? Materials dah ada berapa banyak? Apa status dia? Aku sebenarnya dah ada material until 6 album. Serius? Aku dah ada 6 album. Sebenarnya boleh reach 8 album sebenarnya, tapi aku tak susun lagi. Yang 7 and 8 tu aku tak susun lagi. Maksudnya bank lagu untuk aku sendiri dah ada banyak. Cumanya kekangan wang ringgit lah dengan masa. So sekarang ni aku mengajar dekat elementary school juga. Aku mengajar pondok seni, and then baru aku buat music apa semua kan. So material dalam third album ni dah ada lama dah sebenarnya. Berapa lagu? 12 lagu. 12 lagu? 12 lagu tu lah. Aku target sebenarnya 12 lagu lah. Kenapa banyak sangat? Itulah. So aku tak pernah ada full length album. Selama ni? 7, Okay. 8, betul lah. So aku teringin lah nak ada that full length album, and orang boleh layan benda tu lama sikit lah kan. Each one of the song tu dia dapat rasa the journey apa semua. Kau dah decided on which single yang akan keluar dulu, second? Belum lagi. Tadi tanya Datuk M. Nasir kan, present dekat dia, dan dia cakap the second song, lagu Kenangan tu. Tapi itulah, aku tak sure juga. Sebab in terms of marketing nowadays and psychological kids nowadays apa semua, sebab aku punya target still youngsters juga kan, budak-budak universiti whatsoever. So aku tak tahu. So aku punya mindset in terms of single release ni, dia kena ada this momentum tau. Dia tak boleh jadi macam one hit wonder. So nak buat dia jadi momentum tu, dia kena ada that single yang strong tapi it's not strong enough. The first one? For the first one. Right. For the second one pun macam tu juga. Stronger than the first Stronger one. But the third one is the strongest lah. So sekarang ni aku jumpa satu je lah yang lagu yang okay, yang Datuk M. Nasir cakap okay tadi. So another 3 songs aku tak jumpa lagi lah. So dia Another 2 songs di kalangan the 12 songs yang kau dah ada. Yes. So kau kena work on newer songs lah. Tak? Ya. Okay. Sebab macam my second album pun sebenarnya lagu-lagu daripada, ada yang dari third album ni, ada yang dari past song, ada yang new song aku create masa tu juga. So the second album, tapi majority lagu yang dalam second album is lagu yang baru aku create. So lagu yang sepatutnya second album aku tolak jadi third album. Okay. Alright. Sekali lagi aku nak rewind belakang. Bila kau start buat lagu? 16 tahun. Masa umur 16 tahun? Macam mana kau discovered untuk buat lagu? Aku rasa, kan aku main gitar since 13 kan. Aku main lagu orang apa semua. So aku rasa macam aku teringin nak buat lagu sendiri sebab I want to share something. Not share lah. Kalau cerita honestly, aku bukan nak share. Share tu kemudian hari. Apa sebab dia mula-mula? Untuk orang yang tercinta lah. Aduh, 16 tahun kot. Nasib baik kau cakap macam tu. Kau tak nak maki je dah, balik botol je dah. Apa hal buat untuk orang yang tak tercinta? Kau tahu tak siapa? Siapa? My wife now. Serious brother? Dari 16 tahun. Cool man. Tapi along the way tu macam-macam lah. Aku serius serius. Aku kahwin 21. Muda. Apa tajuk lagu tu? Seindah Pelangi. Engkau produce? I mean kau Compose. kau record dia?
Aku tak record jadi single. Kenapa? Lagu tu special. Rekod dalam album? Tak nak. Tak nak? Tak nak. Serius? Serius. Wow. So lagu tu special for her only. So aku dalam macam bila aku buat masterclass ke apa ke, aku adalah bagi tunjuk kat diorang lagu tu macam mana. Kau nak dengar? Boleh juga lepas ni. Ya, lepas ni. Lepas ni kita tutup kau perform lagu tu Okey. Okey, tapi perform ni aku kena clear satu benda. Lagu ni tak ada publishing yang akan claim, tak ada. Lagu ni ialah jadi aku tak nak tiba ada orang claim penat dia aku nanti. Yalah, tadi. No worries. Seindah Pelangi tu kau tulis untuk bini kau. Yes. That's a good story meh. Yeah. Lepas tu kau aku tanya ni banyak kali kat banyak orang tau. Bila kau mencipta lagu, kau most of the time kau cipta lirik kau sekali kan? Ke ada orang lain tulis? Tak, so, aku akan buat lirik dia sekali lah. Okay. Aku buat sekali. Bila kau buat satu lagu ni contohnya ada tak dalam setiap lagu yang kau buat tu, setiap lirik yang kau buat tu, engkau merujuk kepada seseorang ataupun menunjukkan kepada seseorang atau have somebody in mind? Contohnya bila aku buat lagu Kalis Rindu contohnya kan, contohnya lah aku punya fikiran aku nak buat lagu lirik aku ni, dan fikiran aku ialah wife aku ni sekarang ni. Kalau dia dengar, apakah perasaan dia? Aku buat lagu Syaiz Pari-Pari contohnya. Aku nak buat ni, kalaulah S. Amin Sahab dengar, apa agaknya dia akan cakap pasal lagu ni? Kalau aku buat lagu B pula, apakah agaknya kawan aku yang selalu naik kereta dengan aku curi kon untuk gunakan di padang bola sepak, apakah dia akan cakap? So aku sentiasa ada orang-orang tertentu yang aku target now. Engkau macam mana, Amir? Aku kadang-kadang ada macam lagu Masa Lalu, first album, aku tujukan untuk abang aku. Masa Lalu tajuk dia? Lagu Selalu Ada untuk Gelisah untuk sahabat aku yang dah meninggal masa kecil. Apa lagi? Tanpamu untuk Jam Loceng. Serius. Tanpamu untuk Jam. Tanpamu Penghibur jalanan tu untuk seorang mamat ni yang saya agak bergaya, baling coin. So aku buat lagu khas tu dia. Kau tak baling balik kat dia? Tak. Aku baling coins. Pakai lagu lah kat dia. So apa lagi? Aku juga manusia adalah untuk manusia lah. Maksudnya majority lah. Keseluruhan manusia dekat Malaysia ni. Hingga untuk rakyat Sarawak. Ada wajah-wajah tertentu yang kau letakkan nakkan lagu digari oleh? Ada. Kan? Ada certain song ada. Bagus. Ada certain song untuk keseluruhan. Keseluruhan ni aku tak berapa faham konsep dia, tapi mesti ada dalam keseluruhan tu mesti ada satu wajah tertentu yang dalam ingatan, dalam bayangan kau. Aku tak tahu macam mana nak explain dia. Aku rasa aku ada. Because kalau tak ada orang tu tidak akan move aku untuk menggerakkan cerita tu. Tak ada bang. Macam lagu Hingga kan. Aku tujukan kepada semua rakyat Sarawak. Okay. Dan lagu tu sebenarnya bukan single pun. Tapi Joe lah cakap. Aku lagu tu lagu basking sebenarnya. Lagu Hingga tu. Sebab aku nak bukan nasihat lah. Aku just nak bagi tahu orang Sarawak supaya jangan menyampah dengan orang lain. Orang lain maksudnya mana? Maksudnya menyampah. Hingga tu maksudnya menyampah. Dalam bahasa Sarawak. So aku tak nak dia orang ni, orang Sarawak ni dia kuat dengan menyampah tau. Maksud? Orang yang pakaian pelik sikit dia menyampah. Orang yang kaya sikit dia menyampah. Orang miskin pun dia menyampah. Semua benda nak menyampah. Aku tak faham. So adalah aku buat lah Hingga tu. Macam tu. Situasi lah kot. Disebabkan situasi aku annoyed dengan menyampah. Dia orang ni menyampah dengan orang lain. So aku buat lagu menyampah. Hingga. Bagus. Kat mana bagus? Bukan sama ke semua? Aku rasa bukan semua orang macam tu lah. Bukan sebab tu kau dengar separuh-separuh lagu tu kau tak tahu apa nak feel terhadap lagu tu. Ni untuk siapa ni? Apa ni? Kenapa macam ni? Apa perasaan dia? Aku Aku kadang-kadang aku percaya juga lagu mesti ada lines yang engkau boleh guna untuk mengurat orang, untuk menawan satu orang. Pick up hati orang. Kan selain daripada lagu yang kita cipta sendiri kan, apa lagu yang kita boleh ambil lines daripadanya untuk mengurat awet?
Kau tanya aku sekarang kan? Itu I mean, kita tanya semua orang, kita mesti ada tu. Dan I mean kita in general lah. Tapi kalau aku tanya kau, apa lagu, apa lines yang kau remember boleh pick up awake? Apa sih? Bukan pick up lah, tapi ada satu ni. Kau boleh recite kepada seseorang gadis ke apa kan? Tapi dia bukan pick up lah. Andai esok aku menjadi tanah, sudikah kau menjadi bunga menghiasi tamanku. Kan? Exactly. Ya, itulah mesti ada line macam tu kan? Yes. Dalam lagu kita. Macam aku antara yang aku pick up line yang favourite ialah You touch my tralala, my ding ding dong. Ding ding dong. Lah, itulah real. Yelah. Itu memang honest tu. Gotcha. Itu memang honest lah. Aduh. Aku lah ni. Aku rasa kau artis lah. Kau artis. Apa membezakan artis dengan bukan artis? Artis ni dia satu aku suspect lah. Aku suspect. Aku pun tak tahu apa dia. Aku suspect dia mesti tersendiri. Oh, okay. Dia mesti tersendiri. Dia real. You cannot fake them. You cannot create, nak cuba bikin dia macam tu tak jadi. Dia mesti tersendiri. Faham? Pure lah, betul. Original lah. Dia bukan orang lain. Macam tu lah dia. Itulah dia. Satu artis tu dia mesti dia ada benda nak cakap lah. Dia ada benda nak bebel kan, statement dia nak bikin. Macam dia, dan dia statement tu tak sebenarnya baik. Baik ni boring sebenarnya ni. Tahu. Aku rasa aku tak ada haters. Aku rasa sebab aku buat live ni lah. Itu aku borak pasal siapa yang buat artis tu jadi underrated. Siapa yang labelkan artis tu underrated. So aku buat live. Ramailah masuk. Sebelum ni tak ramai pun masuk. Tiba-tiba yang kali ni semua lekat tengok aku punya live. Aku bebel lah macam siapa sebenarnya? Korang sebenarnya. Bukan artis, bukan siapa-siapa. Rakyat, netizen. Diorang ni yang labelkan artis tu underrated. Sedangkan artis tu kalau korang tak nak dia jadi underrated, korang support lah. Tak ada duit, tak apa, share. Tak payahkan duit kan. Like, tak payahkan duit. Cakap dia macam tu lah. Mabel Gak mana tu. Panjang lebar boleh apa cakap. Aku rasa start malam tu ada haters. Aduh. Nah, kau artis, kau kena real. Kau kena ada statement kau nak sampaikan. Kau ada benda, mesti ada cerita kau nak sampaikan. Aku rasa apa yang buat M. Nasir hebat ialah dia macam ada cerita. Okey. Macam lah perkataan aku gunakan tu kan. Okey, dia memberi gambaran macam dia ada cerita. Dan memang dia ada cerita. Perkataan macam tadi tu, kenapa aku guna perkataan macam lah, aku heran. Dia macam ada benda nak sampaikan. Setiap lagu dia macam ada benda. Kadang-kadang kita tak faham apa benda tu, tapi so at least macam ada benda. Dan memanglah mungkin ada benda, mungkin ada fahaman dia, ideologi dia, budaya yang dia nak bentuk. So memang kita kena ada benda tu lah. Macam kau sendiri pun, kau pun adamant yang kau nak buat apa yang kau nak sampaikan untuk album tadi ni kan. Ada guidance tu. Benda tu mustahak. Jadi baru kau ada arah tuju. Aku buat hubungan rambang. Aku buat program hubungan rambang ni. Sebenarnya aku tak berapa interested sangat nak tahu macam mana kau belajar gitar, apa semua tu. Bukan tak interest langsung. Tapi apa yang aku lebih nak cari ialah bagaimanakah pemikiran dia ni. Dia ni inside of my brain. Kalau kita borak dengan dia pasal politik, mesti dia ada benda untuk bercakap pasal politik. Aku tak ada. Kalau kita cakap pasal awet, mesti ada benda dia boleh cakap pasal awet. Kalau cakap pasal art, mesti ada benda dia cakap pasal art. Ini benda ni yang interest aku. Jadi apabila dia interesting, hanya dengan orang yang interesting je boleh create benda yang interesting. Orang yang boring akan jadi boring, akan create benda boring. Yes. Faham. Tapi politik music aku minat. Politik music. Tapi politik yang government aku tak minat. Kenapa? I don't give a fuck. So diorang ni at the end of the day, kalau siapa-siapa naik atas pun dia akan lupa diri. Sama je. Entah. Kenapa kau minat politik music? Aku minat politik music sebab dari situ aku nampak kejahatan dia. Aku nampak dia punya kebaikan juga. Aku kenal manusia lagi terang dekat politik music ni.
Dan aku suka tengok orang yang main game ikat manusia. Maksud? Ikat manusia lah. Tanpa manusia tu tahu dia kena ikat. Contoh? Contoh kontrak yang terikat. Aduh. Okay. I see. Jadi aku interested dengan sejarah gitulah yang kau bagi tahu pasal sejarah tu kan. Kenapa dia orang create that exclusive contract dan masa tu kan. So aku macam no wonder semua label besar takut. Dan dia ikat mati benda tu. Kan. Tapi dia orang tak ada kote lah. Dia tak ada telur cerita dia. Buat benda tu. Artis ataupun label lah. Label. Aku takut artis yang tak ada konten. Sebab tak berani nak cakap. Sebab tak berani cakap. Aku berborak dengan ramai orang tau. Bila cakap pasal kontrak, pasal apa, semua jadi kecut lah. Macam ni off the record. Off the record. Inilah benda yang kau kena cakap. Yeah. Exactly. So kalau ramai orang tahu and aware, lagi-lagi orang yang nak join industri music Malaysia, kalau dia orang tahu benda ni kan, dia orang selamat siut. Betul. Kan? Betul. Dan maybe dari situ kita can create a new industry. Kan? Kita can create a new culture in the industry. New culture in the industry, betul. Yeah. Betul. Correct. Dan kau pun rasa macam kau terperangkap dengan kontrak juga. Atau kawan-kawan kau. Aku maafkan, aku lupakan. Tapi aku interested nak tahu lebih detail hari tu sebab bagi aku this exclusive contract sebenarnya tak sepatutnya wujud. Kenapa? Kenapa? Dia macam ni kan, dia macam kau ikat anak kau dekat tiang rumah, so kau tak lagi lepas Selama-lamanya. Selama-lamanya. Membesar dekat situ. Umpama dia macam tu lah. Betul. Anak kau ni. Dan kau tak bagi dia makan. Kau harap orang lain bagi makan. Yes. Cari makan sendiri. Dah lah kena ikat, cari makan sendiri pula. Ya. Mampus. Ya, betul. Kan? Kau rasa itu yang berlaku pada kau dan kawan-kawan kita? Yang berlaku dekat aku tu yes. Tapi bagi aku benda tu macam pengajaran lah, teladan untuk aku lah. So aku nasihatkan kawan-kawan aku yang lain lah. Aku nasihatkan untuk buat company sendiri. Buat DIY semua. Betul. Aku dah 51 meh. Okay. Kau 28. Aku punya larian dah tak selaju dulu lah. Lepas tu endurance pun dulu kalau boleh lari 100 km, sekarang dah mungkin hanya 28 km je. Dan kenapa aku cakap pasal ni adalah kerana untuk berjuang dalam benda ni aku punya energi makin lama makin kurang. So generation kau ada lagi 20 tahun tau at least untuk be in the fitness level yang macam ni Yes. So generation kau mesti ambil baton daripada aku, daripada kawan-kawan aku Yes. untuk teruskan perjuangan tu. Untuk teruskan perjuangan kita orang. Kita takkan menang kalau kita lawan dengan gegasi tau. Betul. So kalau aku harap generation aku ni hanya mencetus spark semangat tu, dan korang kena bawa benda ni. Boleh? Terima kasih. Aku bawa. Tadi cakap pasal Mana button? Dan tadi cakap pasal kontrak tu aku share dengan kau satu perkara lah. Pada tahun 1992 aku lahir. Kau lahir tahun 92 1992 ada satu nama besar ni tau. Dia sign publishing right dengan salah satu international label lah. Pada tahun 92 kontrak dia tamat. Okay. So dia ada banyak lagu hits. Kontrak dia tamat, dia nak balik, dia menguasai balik rights lagu-lagu dia semua. Dia boleh buat apa dia nak dengan lagu tu. Dia boleh dapat 100% daripada lagu-lagu yang dia cipta. Malah dia boleh cari publisher lain untuk administer dia punya work. Yes. Jadi sekelompok orang-orang jahat ni, orang jahat ni maksudnya ada orang jahat lah, bukan publisher A atau B atau ni atau tak orang jahat lah, dia memang orang jahat. Dia cakap, oi, kalau macam ni banyak yang orang-orang lain tu punya kontrak tamat akan bebas, nanti kita orang akan habislah bisnes kita orang. Goyang lah business. Goyang lah. So diorang implement satu benda yang dia panggil life of a copyright. Daripada situlah orang yang tak ada kontrak pun apa, tiba-tiba dah jadi kontrak dia perpetual selama-lamanya. Okay. Selama-lamanya. Dan kadang-kadang kontrak-kontrak yang diorang buat yang baru ni, publishing baru ni, seolah-olah kau sell kau punya right tu. Banyak benda-benda yang karut dalam semua.
So kena berhati-hati. Kena fight benda ni semua balik. Because sebenarnya tak perlu jadi lawyer pun kan, nak tahu benda tu kan. For a start, kau tak perlu jadi lawyer, tapi kau perlu jadi lelaki atau wanita yang bertelur besi. Balls of steel. Wanita yang bertelur besi. Labia yang diperbuat daripada platinum. Itu yang kena ada. Diamond lah. So, dan kita tak ada benda ni. So, maybe juga sebab dia orang tak faham. Segelintir je yang faham. So bila aku buat pondok seni tu kan, bila aku duk cerita pasal MSCP, publishing, digital distribution whatever kan, dia interested nak tahu sebab duit. Tapi yang lain ni dia macam betul ke dia macam tu? Kalau sign dengan label ni jadi macam tu ke? Dia kena ikut kontrak, kena bawa lawyer ke? Nak kena tahu dulu apa semua. Dia macam was-was satu. Satu lagi dia macam tak nak ambil tahu pun pasal benda tu. Sebab apa? Yang penting lagu dia orang keluar. Betul. Yang penting dia orang famous. Being famous memang objektif utama ke apa kan? Pada ramai orang ya. Betul. Okay. Kita nak buat satu, kita nak biar dia famous, biar orang kenal kita, biar kenal lagu kita, sampai kita lupa benda yang mengikat kita. Betul. Sedih sedih. Sangat sedih. Aku interview ramai orang kan yang daripada 80-an dulu, semua cakap diorang terikat lah publishing dia. Lepas tu malah terikat publishing tak apa tau. Bukan tak apalah, masih boleh tahan lagi. Bagilah orang tu makan. Kau dah ikat dia di pagar, kau bagilah dia makan. Dia tak bagi tahu pun ada makanan kan. Semua dia serembat sendiri je. Lepas tu selama-lamanya tu ramai orang yang terperangkap lah dengan selama-lamanya ni. Itulah aku nak share sekali lagi. Di Indonesia tu pada 2014 mereka telah gubal akta hak cipta dia menggunakan reversal rights tau. Setelah satu tempoh lagu tu keluar 25 tahun. Semua rights yang ada dalam tu, walaupun ada kontrak, tak ada kontrak, akan kembali balik kepada right owner, right holders dia, pemegang taruh dia panggil kan. Stakeholders dia. Ini dekat di Indonesia. Dan kita kena macam mana kita boleh campaign dengan politicians kita, members of parliament kita, get our akta hak cipta sorted. Betulkan ni semua. Betul. Kalau aku dah cakap dengan Abang Ito dan sebagainya, sebenarnya kita tak perlu minta bantuan daripada kerajaan. COVID-19, kita punya badan perlesenan, kita ada royalty. Korang tak payah bagi itu, bagi pada orang miskin. Malah kalau korang jaga kita orang punya rights, kita bantu kerajaan bina rumah-rumah murah macam mana di Amerika. Yes, exactly. Inilah kita patutnya. Kita sebab tu yang macam bila COVID-19 ni kan, banyak artis international dia orang fund tau. Untuk bantu that COVID-19 punya pandemik kan. Malaysia minta kerajaan tolonglah kami, tak nak show. So sebenarnya what's happening in Malaysia, orang ramai tak perasan bahawa this issue yang jahat, tapi jangan butakan mata dia orang daripada tengok kejahatan tu dan bersuara tentang kejahatan tu kan. So aku seru siapa yang siapa yang tengok sekarang ni, anak-anak muda, songwriter ke, siapa-siapa ke, artis-artis yang tengah tengok ke, boleh join movement aku kot. Movement join movement dia. Betulkan balik benda ni. Betul lah, aku sokong benda tu. So, tak boleh lah. Bagus meh. Kau sekarang 28 Kau ada lagi at least 20 years untuk kau punya kerjaya tau. Kita tak nak berlaku macam mana kisah-kisah silam. Betul. Masa sekarang ni kau happening sangat. Tiba-tiba tua, susah sakit, tak ada orang bagi show. Minta simpati orang. Tak nak ke tu. Betul. Sepatutnya kita tak ada kedudukan tu sebab kita telah hasilkan intellectual property yang patutnya menyara kehidupan kita di hari tua. Jadi kalau kita nak minta pada kerajaan, you hanya perlu memelihara akta hak cipta ni, enforce dia punya akta hak cipta. Biar kita orang yang bagi lu support. Kita orang yang bantu bina rumah-rumah miskin. Kita orang bantu korang, bukan korang bantu kita. Betul. Memang macam tu pun kalau dekat Jepun. Kita tengok sekali ni government diorang banyak dapat bantuan daripada entrepreneurs apa semua tau, businessman apa semua yang kaya-kaya.
semua selalu duit dekat kerajaan untuk support apa-apa benda yang emergency ke apa kan. Dekat Malaysia entrepreneurs tu ada lah tolong kerajaan apa semua, tapi in terms of artist pun sebenarnya entrepreneurship juga bagi aku. Exactly, betul. Kan. So being an artist, you have to know business. Dia ada business dia, dia bukan nyanyi je. Nyanyi dapat duit juga. Duit juga kan, business lah. So ramai orang dia just nampak that fame, that dekat TV, radio, tapi dia tak nampak yang this is business kind of thing kan. Tapi bila orang yang terlalu go deep into business in art, entertainment business, dia jadi cibai pula. Ini aku geram ni sebenarnya. Betul. So, aku dapat banyak cerita juga daripada sumber-sumber yang solid. Aduh. Macam mana nak buat? Bila dah ada that knowledge about entertainment business, jadi macam tu pula kan. Macam mana? What should we do? Aku tak tahu. Sebenarnya itulah. Kalau aku nak buat movement ni, aku kena study banyak dulu pasal akta dulu lah. You must. Kau mesti. Aku rasa kan antara benda yang kita kena buat, kita kena tingkatkan professionalism tau. Maksud professionalism ni macam mana Aku artis, contoh aku artis. Kerja aku adalah mencipta. Okay. Dan sekarang aku adalah a product. Aku adalah sebuah enterprise, sebuah keusahawanan. Okay. Di sekeliling aku, siapa yang kena ada? Satu, seorang accountant, seorang lawyer, seorang marketing. Okay. Kau semua kerja untuk aku. Aku tak nak tahu macam benda-benda lain. Aku report je kat aku. Yang aku tahu, aku kisah. Besok aku buat lagu, besok aku buat ni, besok aku buat aku punya art je. Korang semua jaga kepentingan aku. Jadi this professionalism ni yang kita nombor satu, artis mesti ada manager. Ni sorry lah kalau ada kawan-kawan kita semua. Artis mesti ada manager. Manager tu mesti orang yang dia bukan tolong angkat baju kau keluar dari kereta nak apa show. Dia bukan mak engkau, bapak kau punya adik, punya abang. Itulah jadi standard kita macam tu je. Dia adalah manager yang sirit, yang betul-betul plan kau punya schedule untuk 356 hari. Ni kau kena buat ni. Ini kau buat ni dapat betul. Berapa ratus ribu, ni berapa ribu. Dia plan kan semua benda kan. So for abang lah kan. Malaysia ni ada ke manager yang tak ramai kan? Pernah sekali ada. Patut tak kita buat rancangan TV, find a artist manager? Ada proposal, boleh bagus lah buat lah tu kan. Sebab artis banyak nak jadi artis, tapi tak banyak nak jadi manager. Padahal manager sebenarnya kaya juga kan. Sepatutnya untuk cut apa semua. Sepatutnya. Itulah. Siapa ada rokok? Aku pisang lah. Rokok kau habis. Tak sebatang boleh. Kita dah lebih kurang berapa tadi Sejam lah. Okay. Oi. Macam ni. Kita kena borak lagi ni. Kena buat second session. Kita kena borak lagi ni. Thank you so much Mei. Kau spend time kau. Banyak benda kita patutnya borak lagi. Banyak benda kita kena share. Kita talk about art, kita talk about business. Yes, betul. Aku open sekarang ni sebab sekarang ni aku rasa this is the right time untuk aku belajar dan do something to the industry. Sebelum ni aku di belakang dan aku memerhati. So dalam pemerhatian aku sepanjang 10 tahun aku dalam industri, I sense a lot of things yang wrong. Bukan hak cipta saja. Aku rasa even like Prism dengan ni RPM semua. Benda-benda macam tu pun aku rasa macam kenapa nak kena argue, kena gaduh benda yang sama di collect. Kenapa nak kena collect benda yang sama? So benda-benda macam tu lah. Walaupun aku tahu aku tak ada kuasa, aku tak ada, bukan that monster punya entity yang boleh ubah something. But I believe if ramai yang support benda ni and be together and lawan benda ni, kita akan dapat beat that monster. Benda ni terbukti dalam sejarah pun kan. Suara rakyat, demokrasi apa semua. Sebenarnya kan, suara rakyat ni kan jarang menang tau. Tahu. Tapi ni bukan suara rakyat, ni suara artis. So artis di bawah je siapa? Rakyat. Ada ramai rakyat artis ada ni kan. Fans dia dalam kalangan rakyat. Tapi aku tak tahu lah. We never know, but we can try. We can try to do something.
Thank you so much juga invite aku. Thank you. Nanti kita sambung Yeah. lagi. Kita akan cakap lagi. Ha. Thank you. Thank you, May. Yeah, COVID. Very good. Thank you, kawan.